Ya, kita telah mengadakan satu mesyuarat Presiden Gerakan Tanah Air. Ini bukan mesyuarat parti pejuang ataupun parti-parti lain, tapi kita ada mesyuarat Presiden Gerakan Tanah Air. Yang ini nama yang kita pilih untuk gerakan kita. Kita bukan parti, tapi kita adalah gerakan. Uprising of the Malays. Sebab kita dapati bahawa orang Melayu menghadapi banyak masalah. Dan kita tak perlu jelaskan apa dia masalah, melainkan kalau nak tanya. Dalam mesyuarat ini kita telah bersetuju supaya nama kita ini menekankan tanah air lebih daripada yang lain. Jadi akan diadakan satu logo yang namanya ialah Tanah Air, dan kita dia adalah gerakan Tanah Air, tetapi kita belum putuskan lagi. Tapi cara nak buat logo ini sudah kita bersetuju, dan kita akan buat perancangan desain baru. Dan saya ingat minggu depan akan kita putuskan. Apabila kita putuskan itu, dan kita juga mengisi semua jawatan-jawatan dalam gerakan ini, kita bercadang untuk meminta pendaftaran oleh pihak kerajaan. Nama-nama yang kita telah isi selain daripada yang sudah diumumkan dahulu ialah berkenaan dengan bendahari, ialah Datuk Muhammad Ismail daripada Iman. Ketua Penerangan Datuk Liza Mashar, penyelidik NGO. Wanita Datin Paduka Cik Asma daripada Parti Pejuang. Pemuda Nasrul Ali Hassan Abdul Latif daripada Putra. Dan pemudi ialah Azliza Rajin. Betul. Rajin daripada Berjasa. Jelas bahawa pengurusan gerakan ini terdiri daripada bukan saja parti politik, tetapi juga daripada NGO dan juga orang perseorangan. Jadi kita mewakili orang Melayu, tetapi bukan semua orang Melayu lah. Kita tak mewakili orang Melayu yang ada masalah dengan mahkamah, yang dikenal pasti dah terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Mereka tak terlibat dengan kita. Kita telah satukan orang Melayu, tapi taklah semua orang Melayu. Umpamanya ada tuduhan kononnya kita memecah belah orang Melayu kerana penubuhan gerakan ini. Ini tidak benar. Kerana apabila kita tubuh gerakan ini, kita cantum 4 buah parti politik. 4 buah parti politik Melayu akan berada dalam gerakan Tanah Air ini. Bermakna bahawa dalam pilihan raya, mereka tidak lawan sesama mereka. Kita akan sokong calon yang terdiri daripada gerakan Tanah Air. Mungkin dianya terdiri daripada Parti Putra ataupun Berjasa ataupun Iman ataupun Pejuang, tapi bukan sebagai wakil daripada parti-parti. Jadi sekarang ini kita berjaya mencantumkan parti-parti politik Melayu yang biasanya berlawan sesama sendiri. Kali ini kita tak berlawan sesama sendiri. Kita bersatu. Tuduhan bahawa kita memecah belahkan orang Melayu tak benar. Ya, kita akui bahawa kita tak bolehlah nak satukan orang Melayu yang terlibat dengan jenayah, ada yang curi duit apa semua.
Yang itu tak ada. Yang ada orang Melayu yang ada dalam gerakan ini adalah mereka yang tidak terlibat dengan jenayah. Mereka berjuang untuk bangsa Melayu, untuk negara kita, untuk agama Islam. Itu kita punya pendirian. Jadi tak boleh ada tuduhan kuno yang tak kita memecah belahkan orang Melayu. Orang Melayu dah pecah dah. Pecah kerana ada puak yang pencuri. Takkan kita nak kena bersatu dengan pencuri. Pencuri yang didapati bersalah dalam mahkamah. Jadi itu orang itu kita tak bersatu lah. Tapi kita bersatu bersama dengan orang-orang Melayu yang harap akan dapat mendirikan kerajaan yang bersih. Dan kerajaan yang bersih ini penting bagi negara kita kerana kita nak pulih semula negara kita yang sudah rosak. Hari-hari kita dengar tak lain ada curi duit sampai berbilion-bilion ringgit. Nak buat kapal 6 buah kapal, 1 kapal pun tak habis, tak buat. Tapi duit sampai 6 bilion ringgit hilang. Dan ni nak bagi tambah jadi 11 bilion. Itulah duit yang kita hilang. Itu satu saja. Banyak lagi 1MDB pun hilang, KWAP pun hilang duit. Macam-macam duit dicuri oleh orang ini. Sebab itu kita tak boleh nak bekerjasama dengan mereka walaupun mereka terdiri daripada orang Melayu. Kita akui bahawa kita tak dapat nak satukan semua orang Melayu. Tetapi kita satukan orang Melayu yang ingin membersihkan negara kita daripada penjenayah. Itu gerakan tanah air yang kita lancarkan dahulu. Jadi nama-nama dah saya senaraikan di sini dan kita telah bincang dengan panjang lebar berkenaan dengan beberapa isu dalam usaha kita nak menerangkan apa dianya gerakan tanah air ini kepada rakyat. Dan kita yakin bahawa perjuangan kita ini adalah untuk orang Melayu, untuk bangsa Melayu, bangsa negara kita dan untuk agama kita. Itu perjuangan kita. Dan kita dapati semua ini sudah tercemar, jadi buruk kerana kerajaan yang ada sekarang ini tidak memberi perhatian kepada apa yang sudah terjadi kepada orang Melayu. Kita sudah sampai kepada tahap yang mana di dalam negara yang kaya ini orang Melayu miskin, orang lain yang kaya. Jadi kita bukan nak rampas harta orang lain. Kita sanggup berkongsi dengan orang lain, tetapi perkongsian itu hendaklah adil bagi orang Melayu seperti juga dia kepada orang lain. Itulah perjuangan kita dan kita akan berhasrat untuk mendirikan kerajaan yang bersih yang akan pulih semula negara kita. Kita akan bertanding dalam 120 kursi itu di Semenanjung dan 400 dun, tak termasuk di Sabah 280 dun. Jadi tak termasuk di Sabah. Tapi di Sabah pun kita dapati banyak sokongan kepada kita dan kita akan tentukan mereka juga akan sedar tentang masalah yang menimpa orang Melayu dan mereka setakat ini amat berminat bekerjasama dengan kita. Bahkan bagi Parti Pejuang, bilangan ahli yang terbanyak sekali ialah di Sabah. Jadi kita tak boleh abaikan Sabah.
Jadi kalau ada apa-apa soalan, kami semua akan cuba jawab. Setakat ni berapa ramai ahli sedang melibatkan gerakan ini? Ahli Ahli kira merampuni gerakan ni lah kalau nak cakap keseluruhan setakat ini. ahli tak ramai, tapi parti gerakan tanah air ini tidak ada ahli di waktu ini. Ada puak-puak tertentu yang terdiri daripada parti-parti politik, daripada NGO, bahkan ada juga orang perseorangan yang mempunyai pengikut, dan mereka juga akan menyertai gerakan kita. Kiranya pejuang dan tiga lagi parti akan menggunakan logo tanah air ini di dalam PRU15 nanti lah. Ya, kita akan guna cuma satu logo saja, satu bendera saja. Dan kita akan perkenalkan bendera dan juga simbol kita. Setakat ni dah dapat kelulusan KDN ke RON? Belum, kita minggu depan kita akan submit kita punya application. Berapa cepat untuk mereka menemukan sebelum PRU ini? Tak tahulah kalau PR ni registrar buat lambat-lambat, tak tahulah. Tapi pengalaman politik dalam Malaysia ini dekat dengan pilihan raya. Kalau UMNO berkuasa, dia nanti tak daftar dalam pilihan raya ke-14. Kita tahu Bersatu yang sudah pun didaftar digantung pendaftarannya, dan Parti Pakatan Harapan tak didaftar. Itu strategi mereka. Tapi kami yakin bahawa kali ini perbuatan yang salah ini tidak akan dilakukan. Ya. Kita ada plan B kalau itu berlaku. Ini ada question. Maknanya tu di sini ni NGO atau it's not party politik kan? Dia satu gerakan of the people. Of the people. Waktu ni belum register. Kita akan register. Kalau kita nak banding, kita ingat macam mana Presiden Marcos menjatuhkan gerakan the people. Orang, bukan parti, tapi orang Filipina semua nak supaya presiden jatuh, dan dia jatuh. Jadi di sini pun kita gerak, ini gerakan orang Melayu. Pasal orang Melayu kata-kata bahasa mereka tertekan. Sebab tu ada banyak perjumpaan, ada kongres maruah Melayu, ada macam-macam. Jadi jelas di waktu ini orang Melayu berasa terhimpit. Sebab itu mereka perlu bersatu untuk menyelesaikan masalah mereka. Tun, adakah Tun yakin gerakan ini akan membuahkan hasil yang ketika menjelang PRU15 kerana ada pandangan bahawa ketika pemerintah juga agenda untuk melalui Islam ini sepatutnya diperjuangkan bukan hanya melalui gerakan ini, Tun? Ya, kita nak berjuang untuk semua, bukan saja untuk orang Melayu. Tetapi orang Melayu pada kebiasaannya mereka ingin dapat wakil mereka terdiri daripada orang Melayu. Lagipun kita nak lawan dengan parti Melayu yang jahat, parti Melayu yang tipu, parti Melayu yang curi duit, macam-macam. Kita nak lawan dengan mereka. Kalau kita tak Melayu, mereka orang Melayu tak akan sokong kita. You said that you don't want to work with some third parties and everything. But should there a situation arise where GK would need to work with Pakatan to form a government, would you consider working there?
Well, we will be very selective in working. Maybe we cannot get more than 50% of the seats, in which case, of course, we have to get support from other parties, but we will choose the parties. We will not work with people who are criminals. Habis dah. Tuan, boleh tanya soalan lain ke? Tuan, mengenai kes ketika ini yang menjadi kes di mahkamah, bagaimana Tuan melihat kepada konsep kebebasan kehakiman di Malaysia ini? Adakah Tuan yakin dengan kebebasan di Malaysia atau kebebasan kehakiman di Malaysia? Kebebasan. Kebebasan. Ya, itu amalan itu berbeza antara negeri-negeri. Kalau di Perancis belum dia hadap ke mahkamah, kita dah dianggap salah dan kita perlu tunjuk bahawa kita tidak salah. You are guilty until you prove you are innocent. Itu sistem mereka. Sistem British ni, you are innocent until you are proven guilty. Dan bila you are proven guilty pun ada perbezaan. Di negara lain, walaupun you appeal, you are proven guilty, you masuk jail. Boleh tunggu sampai appeal court kata you are not guilty. Tapi di Malaysia ni, bila dia appeal saja, seolah-olah berkata bahawa dia tak salah. Tetapi dia didapati bersalah. Dan sepatutnya dia jalan hukuman. Tapi entah macam mana dunia ketawa melihat banduan Bukamin punya tinggi layanan kepada banduan. Dia boleh nasihat kerajaan macam mana nak memerintah. Itu di Malaysia. Dan dia of course dijemput untuk berjumpa dengan pembesar-pembesar dan sebagainya. Jadi terpuas hati dengan konsep pengasihan kuasa di Malaysia ketika ini. Pengasihan kuasa di Malaysia, puas hati. Ya, sepatutnya kita pisahkan power legislature, power executive dengan power judiciary. Tetapi kadang-kadang kita dapati seolah-olah legislatif dengan eksekutif ni bersama, nampak bersama lah. Umpamanya biasanya kalau kita kena bayar cukai pendapatan, income tax, biasanya tiap satu orang kalau didapati perlu bayar, mesti bayar sekarang ni. Tapi kita dapati ada orang yang perlu bayar, ditekan supaya membayar immediately, tapi Najib tak payah bayar. Bahkan pengarah pun terpaksa dipindahkan. Sekiranya UMNO sudah dibersihkan dan meaning semua penjenayah, penyamun and everything sudah tiada lagi dalam UMNO, will GTA then consider working with UMNO? Malangnya UMNO rosak sampai ke akar umbi. Semua ketua bahagian semua masuk UMNO kerana nak dapat kontrak dan nak jadi wakil rakyat, dan mereka dapat peruntukan wang yang cukup banyak. Dan bukan saja ketua bahagian, ketua cawangan pun dapat, ahli biasa pun dapat. Jadi Najib berjaya merosakkan UMNO menyeluruh, daripada top 1, top sampai ke akar umbi, semuanya kotor belaka. Bila kita ada pilihan raya di Johor, orang pejuang telefonlah kawan-kawan, sila tolonglah undi pejuang. Apa jawapannya? Nak bagi berapa?
Jadi UMNO sudah berjaya, Najib sudah berjaya merosakkan moral orang Melayu sehingga mereka nak bagi undi pun nak jual, nak dapat RM200. Ada lagi? Boleh ulang sikit tak pasal projek kapal SPS yang sekarang ni. Projek tu dibatalkan pada jam itu dan disahkan menyebabkan Saya tak batal apa-apa pun masa tahun bila saya projek ini dimula masa saya jadi Perdana Menteri. Saya bukan Perdana Menteri masa projek ini dibuat. Saya masih ingat dia ambil tindakan terhadap Penang Chem. Amin Shah. Dia ambil tindakan, dia lari daripada sini. Bastard ambil dia punya syarikat. Bastard dapat projek. Pada masa itu saya bukan Perdana Menteri lagi. Macam mana nak kata saya tahu itu ini? Tahulah, Najib boleh bohong. Zahid boleh bohong. Kononnya nama saya Koti. Iskandar Koti. Ada pendaftaran. Bila minta pendaftaran tak tunjuk, sunyi. Ini fitnah. Fitnah, cakap bohong, semua ni mereka tak peduli. Dan kadang-kadang ada orang percaya. Bersumpah. Bersumpah. Tak jumpa dengan Altan Tuya. Tapi dia punya bodyguard kata di London dia berjumpa. Tapi tak panggil lah. Witness macam tu kita tak panggil dalam mahkamah. So just I think last one on that what do you think of the SRC trial? He has been trying to delay the trial. He changed his law firm, he wanted to produce new evidence, and now he requested for postponement. Do you think that he's doing all this to further delay until the general election or something? Yes. Yeah, what he wants to do is to delay everything so that during general election he is still not guilty. He's still appealing. Yeah, but it is up to the courts to decide. We place our faith in the courts of Malaysia. But we can see that he has 4 years after he was charged in court, still he is still free. The whole world knows America has found him guilty, but in Malaysia he is wearing necktie and very, very smart and goes to parliament and tells the government what to do, macam mana nak buat, macam mana nak curi duit. Itulah advisor to the government. Okay, alright. Thank you. Thank you, Don. Thank you.